Daripada Kementerian Kesihatan pun dia ada mencatatkan Nobel Coronavirus tu sampai dalam sumber Kesihatan Malaysia tu, wabak tu sampai ke sumber Wikipedia, tu dia punya sumber saya ambil. Kemudian berpandukan sumber Kementerian Kesihatan Malaysia dan Wikipedia yang telah dinyatakan, maka dapatlah dipahami bahawa COVID-19 adalah sejenis penyakit yang berbahaya. Dia bukan celang-celang penyakit, memang bahaya. Ia adalah penyakit yang terdedah kepada jangkitan dan boleh menyebabkan kematian. Sekarang ni, dekat kemarin, ini tak ada nak dengar. Kemarin 2020 berapa tu, kematian di Malaysia. Kematian di Malaysia. Kalau di Amerika lagi sekan lah. Di Spanyol, India, itu lagi sekan lah. Di Malaysia ni, Kementerian Kesihatan di antara yang terhebat di dunia dalam menangani pandemik ini. Maka jumlah kementerian taklah tinggi sangat. Habis. Menjadi tanggungjawab. Ini nak kupas bab syarak. Menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memerangi wabak yang sangat bahaya ini. Mana tanggungjawab semua pihak ni tidak ada yang kecuali. Cuma ada yang peranan besar, ada yang peranan sikit-sikit saja. Tapi semua berperanan untuk memerangi penyakit ini. Kerajaan melalui agensi-agensi di bawahnya wajib mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk mengekang wabak ini daripada terus menular yang boleh menyebabkan kematian besar-besaran di kalangan rakyat. Di segi hukum syarak, kerajaan kalau dia biar rakyat dia menghadapi penyakit ini, dia tak ambil apa-apa tindakan, siapa jadi kerajaan berdosa. Itu di segi hukum syarak. Siapa jadi kerajaan berdosa. Lepas tu kerajaan Amerika berdosa. Ni cerita kerajaan Islam lah ni. Kapiak kita kira apa? Kerajaan Islam, siapa jadi kerajaan, kalau penyakit jenis ini, kalau dia tidak ambil tindakan untuk menyelamatkan rakyat atau untuk pencegahan, maka kerajaan itu berdosa. Tapi alhamdulillah, kerajaan kita mengambil tindakan yang sangat aktif dan berkesan untuk memerangi penyakit ini. Bahkan dikempen rakyat pula untuk sama-sama menjaga. Di antara tindakan itu ialah memperkenalkan PKP. PKP, lepas tu penalti bagi orang yang melanggar PKP dan seumpamanya. Itu mana tindakan. Habis. Rakyat pula wajib akur dan patuh kepada langkah-langkah yang diambil kerajaan demi menjamin kelangsungan kesihatan rakyat keseluruhannya. Sebab itu, tuan-tuan tengok kenyataan daripada mufti-mufti Malaysia, kebanyakan mereka berkata keingkaran rakyat melanggar arahan kerajaan berkaitan dengan PKP dan seumpamanya dihukum berdosa. Kita wajib taat dan patuh. Penyakit berjangkit yang menyebabkan kematian berskala besar tidak hanya tertumpu kepada COVID-19 sahaja. Penyakit mati ramai-ramai ni bukan COVID-19 sajalah. Cuma dia kata, cuma yang menjadi perhatian terkini kerana baru muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. Dia baru jengui mai. Belum ni tak ada. Dia baru jengui mai. Tahu tak jengui? Jengui tu dia timbul terkejut. Terdahulu penyakit taun dan penyakit-penyakit berjangkit yang lain, malaria apa semua tu, tidak kurang bahayanya. Penyakit-penyakit tersebut bukan sahaja meragut ratusan jiwa, malah mengakibatkan kematian ratusan ribu manusia satu ketika dahulu. Tapi COVID ni dia bukan tekat makan ratus ribu lah. Dia dah makan sejuta lebih lah. Meragut lebih daripada sejuta nyawa seluruh dunia. Okey, kuarantin. Kuarantin adalah salah satu cara untuk mencegah virus COVID-19 daripada terus merebak. Nak cegah dia ni banyak, tapi salah satu cara dia tu adalah kuarantin. Kawalan penyakit ni berdasarkan ilmu perubatan dan juga ilmu agama, pendekatan agama, dia melalui dua. Yang pertama pencegahan, wiqayah, pencegahan atau prevention. Yang kedua rawatan dan perubatan. Okey. Jadi kuarantin ni salah satu cara mencegah virus COVID-19. Pada zaman Nabi SAW, baginda telah menggunakan langkah kuarantin bagi mengekang wabak taun. Wabak taun pun tidak kurang bahayanya sebab dia menyebabkan kematian. Zaman Nabi dah ada kuarantin. Cuma kaedah pelaksanaan kuarantin itu dia berbeza lah. Di antara zaman Nabi, zaman para sahabat dan zaman terkini berdasarkan perkembangan zaman dan masa.
Tapi kuarantin tu memang dah ada lama dah. Bukti dah tuan-tuan tengok hadis ni. Iza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Apabila kamu mendengar ta'un merebak di sebuah negeri, jangan kamu masuk ke negeri itu. Apabila ta'un merebak di sebuah negeri dan kamu berada di situ, jangan kamu keluar meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni menunjuk kita kuarantin. Kuarantin ni orang yang berpenyakit tak boleh keluar pergi cari orang tak ada penyakit lagi. Orang yang tak ada penyakit tak boleh duk gagah pergi cari penyakit. Itu masuk kuarantin. Jadi Nabi kata, kalau kamu dengar ada taun, penyakit taun ni bahaya. Kamu kalau dengar ada taun merebak di sebuah negeri atau tempat, jangan kamu pergi situ. Nabi kata. Kalau kamu berada dalam negeri yang ada taun, kamu jangan keluar meninggalkan negeri itu. Inilah makna kuarantin. Pada tahun 18 Hijrah, Sayyidina Umar bersama sekalian sahabatnya semasa dalam perjalanan ke Syam telah bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini sahabat Nabi. Beliau memberitahu Sayyidina Umar bahawa taun telah merebak di Syam dan telah mengorbankan puluhan ribu nyawa. Zaman tu dalam kemudahan perubatan tak ada lagu la ni. Dah puluh ribu mati. Puluh ribu mati kan? Okey. Kemudian dia kata, Sayyidina Umar mesyuarat dengan sekalian sahabat yang bersamanya. Dia pun mesyuaratlah pasal Abu Ubaidah Al-Jarrah kata di Syam ni teruk ni. Penyakit taun teruk ni, mati puluh ribu lah. Maka dalam perjalanan Sayyidina Umar nak masuk Syam tu, dia pun berhenti saat mesyuarat dengan sahabat-sahabat. Mereka mengambil keputusan tidak meneruskan perjalanan ke Syam bagi mengelak bertambahnya kematian yang lebih banyak. Aduk mati dah puluh ribu dah, pergi masuk mereka lagi menambahkan lagi siri-siri kematian. Mana mereka ikut apa yang Nabi kata. Kalau kamu dengar penyakit ada di situ, kamu duduk luar, jangan masuk pergi. Mana? Kuarantin. Sayyidina Umar menyifatkan tindakannya itu sebagai lari daripada takdir Allah dan pergi kepada takdir Allah yang lain pula. Dari satu takdir, elak satu takdir, pergi cari takdir yang kedua. Maksud dia apa? Maksud dia lari daripada penyakit taun yang boleh menyebabkan kematian, lari untuk menyelamatkan nyawa. Untuk menyelamatkan nyawa. Wabak taun yang merebak pada zaman Sayyidina Umar itu telah mengorbankan ramai sahabat Nabi. Antara mereka ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang juru lapor tadi ni pada Sayyidina Umar. Dia pun mati. Muaz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amru dan Utbah bin Suhail. Ini di antara sahabat-sahabat Nabi yang mati kena penyakit taun. Okey, inilah hakikat yang pertama, iaitu COVID-19 adalah penyakit. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, COVID-19 adalah ujian Allah kepada manusia. Kita sedang berhadapan dengan ujian. Hakikat. Orang Islam dia kena terima hakikat ni. COVID-19 melanda seluruh dunia. Dia bukan dekat, bukan arang, dia seluruh dunia. Bukan kapok kena. Okay. Yang melanda negara Islam dan bukan Islam. Tak pilih agama. Kena. Ia adalah wabak bersifat umum yang tidak mengenal mangsa. Ia menjangkiti orang Islam dan bukan Islam. Ia tidak mengenal bangsa dan warna kulit mangsanya. Artinya COVID ni, dia landa tu dia tak nak tanya hang bangsa apa, hang cakap apa, hang orang mana, hang Islam mana, dia tak tanya. Dia masuk kena. Kedatangannya sangat menyiksakan. COVID-19 dia menyiksakan. Mau tak menyiksakan? Kita nak gerak apa ya? Dia ada setengah boyfriend, girlfriend tak boleh nak dating. COVID-19. Jadi payah. Nak pergi sekolah pun tak boleh. Satu ketika. Menyiksakan. Menyusahkan. Pergerakan kan? Menyukarkan. Menyedihkan. Kalau kita dengar saudara kita kena COVID, sedih tak? Sedih. Menakutkan. Saya takut kena kat kita. Membimbangkan dan merugikan. Merugi ni segala-gala. Merugikan nyawa, merugi ekonomi. Ekonomi itu modern tuan. Ini kerjaan bagi prihatin lah, penjana lah, apa bala, semua ada lah. Ada orang yang kena buang kerja. Macam-macam. Itu ujian. Hakikatnya COVID-19 adalah ujian Allah kepada manusia.
Ujian juga diartikan sebagai bala atau ibtila. Bala atau ibtila. Ia menguji semua manusia, sama ada mereka beriman atau kufur. Hang Islam ke, hang kafir ke, kena ujian. Di samping ujian, COVID-19 juga adalah musibah. Musibah ni maksud dia apa? Musibah ni satu benda yang manusia tak mau. Tiba-tiba dia timpa mai. Bala dan musibah ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Bala dan musibah yang bersifat khusus hanya menimpa orang tertentu sahaja. Seperti kemalangan, kebakaran dan penyakit tertentu yang menimpa orang tertentu saja. Ini sifat khusus. Kita tengok kemalangan. Kita tahu bas bawa penumpang 40 orang jatuh gaung. Maka bala tu kena kat mereka. Musibah tu timpa mereka. Kita tengok dia jauh, kita tak mati. Yang mati mereka. Dia bersifat khusus. Kita tengok tu, kita tak takut. Tengok kesian lah. Tak takut sebab kita memang akan jatuh gaung. Itu nama bala bersifat khusus. Rumah terbakar. Yang matilah rumah tu lah. Hak tengok tak mati. Rumah padang kebakaran tak mati. Itu khusus. COVID-19 adalah bala dan musibah yang bersifat umum. Dia bersifat umum. Dia turun main semua. Dia bukan ada, dia main tak bakar orang. Betul dia tak Sungai Pasiak dia ikut. Ada. Kalau tak jaga, dia sampai. Dia sampai Sungai Pasiak. Betul lentang tak payah kot. Tak. Dia pergi semua. Dia main, dia mula daripada Wuhan, China. Betul. Macam mana cara dia main? Tuan-tuan agak-agak COVID dia main dengan cara apa? Dia sampai Wuhan, China. Dia sampai Pekan China. Pekan China lu start. Daripada Wuhan, China, dia main ke Pekan China. Atau daripada Beijing, China, dia sampai di Putrajaya. Dia sampai di Puchong Selangor. Macam mana cara dia main? COVID-19. Dan tentu macam cara main. Dia main naik kapal terbang. Haram tak payah tembak. Dia tumpang. Orang yang naik kapal terbang. Kemudian dia sampai. Tu cerita ada. Dia merebak. Habis. Kedatangannya menjadikan semua orang dalam ketakutan, kebimbangan, kesusahan dan sentiasa beringat-ingat dan berwaspada. Seriau. Cina berwaspada contohnya ni. Bayang penjarakan. Seriau. Berwaspada. Nak salam. Seriau. Berwaspada. Duduk depan orang pakai mask. Berwaspada. Takut. Bala dan musibah bersifat umum. Banyak sebabnya. Ni COVID-19 ni dia bersifat umum. Maka dia menimpa manusia. Ada sebab. Sebabnya banyak. Antara sebabnya ialah kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ini orang Islam dia kena terima hakikat itu. Di antara sebab bala umum menimpa manusia pasal manusia banyak buat dosa. Banyak buat dosa. Kedatangan bala tidak hanya menimpa mereka yang berdosa dan melakukan kesalahan saja. Bila dia main, dia tak pilih dah buat dosa. Kan tak buat dosa, dia kena serupa. Malahan mereka yang tidak melakukan dosa dan kesalahan turut menerima tempiasnya. Mereka yang berdosa dan melakukan kejahatan ditimpa bala kerana dosa dan kejahatan yang dilakukan. Siapa kena COVID, dia tu banyak dosa. Pasal apa hang kena COVID? Pasal hang dosa banyak. Dia begitu. Cara nak jawab ubat agama tu. Pasal hang dosa banyak, hang zina, hang minum arak, hang jenis tak semayang, hang dosa banyak, hang kenalah COVID. Ada kawan tu rajin pergi masjid, dengar kuliah ilmu, ustaz pula tu, pasal apa dia kenal juga? Jawab dia nak buat doa. Mereka yang tidak berdosa ditimpa bala kerana berdiam diri dan tidak menegur serta menyikat kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang jahat dan berdosa. Okey. Rasulullah memberi peringatan mengenai perkara ini. Baginda bersabda, "Innan nas idza ra'u adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullah bi'iqabin minhu." Apabila orang ramai melihat kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang zalim tetapi tidak mencegahnya, hampir pasti Allah menimpakan mereka dengan balasan siksaan daripadanya. Sebab tu kita kalau tengok orang buat maksiat, kita kena cegah. Tapi nak cegah macam mana? Contoh dia buat maksiat di Ipoh, kita duduk tani, tak ada nak pergi. Kadang-kadang kerana kesukaran untuk mencegah. Jadi, kerana maksiat yang bermaharajalela, berlolasa, maka orang yang melakukan maksiat pun kena bala itu. Hak yang tak melakukan maksiat pun kena. Kaedah dia apa? Kaedah hang kalau kena bala bersifat umum, pasal yang buat maksiat sebabnya kerana hang berdosa. Hak yang tak berdosa kalau kena sebabnya pasal hang tengok saja tidak mencegah
kemungkaran yang dilakukan. Itu maksud dia. Syekhul Azhar. Ini saya ambil kenyataan daripada Syekhul Azhar. Syekhul Azhar, Dr. Ahmad Taib. Ini saya nak tertarik bagi siapa yang tak tahulah. Lah ni dia Syekhul Azhar lah, nama Dr. Ahmad Taib. Baru ni tengah-tengah kita kena COVID ni, negara dunia di tema COVID, di Malaysia bagi anugerah kat dia. Musim Ma'al Hijrah ni, bagi tokoh Ma'al Hijrah peringkat nu orang luar. Ni dia dapat tokoh Ma'al Hijrah tahun ni, kat Malaysia punya. Okey tak? Ni Syekhul Azhar, bagi siapa tak tahu, dia punya kedudukan dia, status dia setaraf dengan menteri. Setaraf dengan menteri. Mana gaji dia macam menteri lah. Gaji macam menteri, dia ada kemudahan macam menteri. Menteri Mesir bukan menteri di Malaysia. Menteri di Mesir. Dr. Ahmad Taib, Syekhul Azhar, dia menjelaskan pengertian bala. Beliau menyatakan bala adalah ujian. Dia kata bala tu ujian. Allah menguji hamba-hambanya supaya setiap hamba dapat mengenali dirinya yang sebenar. Selepas ditimpa bala, adakah dia akan berjaya dengan ujian tersebut ataupun gagal? Ujian ni kadang-kadang kita berjaya, kadang-kadang kita fail, gagal. Allah uji kita tu, anak berjaya tak berjaya. Beliau menyambung lagi. Kata Syekhul Azhar, kita tidak boleh mengaitkan bala atau ujian dengan kejahatan yang dilakukan sahaja. Kita tak boleh kata bala ni pasal jahat. Memang pasal jahat, tapi jangan full stop orang tu. Sebaliknya dia kata, ada ketikanya ujian Allah dengan sebab kebaikan. Allah uji kita pasal kita baik. Yang dilakukan. Dan ada masanya dengan sebab kejahatan yang dilakukan. Okay. Beliau menambah lagi. Tuan-tuan tengoklah para Nabi. Nabi orang baik, tapi kena uji kan. Orang alim orang baik, tapi kena uji. Tambah hak jahat lagi kena. Habis. Beliau menambah lagi. Ini Syekhul Azhar kata, terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah menguji hambanya dengan kebaikan dan kejahatan yang dilakukan. Firman Allah. Ni saya ambil satu ayat Quran dia petik sini, ambil satu. Sebab buku ni saya tulis dalam bentuk nipih. Nipih. Sebab apa nipih? Sebab saya nak pergi nipih. Nak pergi habis awal lagi COVID salah satu ayat Quran yang menunjukkan bala ni, dia timpa orang jahat, orang baik. Ni salah satu ayat ni ya. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dhalik. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Surah Al-A'raf ayat 168. Dan kami pecah-pecahkan mereka. Ini kaum Yahudi itu berpuak-puak yang bertaburan di merata-rata dunia ini. Antara mereka ada yang soleh dan antara mereka juga ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan bala bencana yang buruk supaya mereka kembali. Jadi mana orang baik pun kena, orang jahat pun kena. Setelah kena bala, semoga mereka kembali. Kembali ni kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Sebab tu ke depan ada cerita lagi. Macam mana cara kita nak kembali kepada Allah. Okey, hakikat yang ketiga, muka surat 15. Laju tak saya baca? Laju lah. Tapi tak ada habis. Memang tak habis dalam buku ni. Tak habis. Saya target nak habis. Satu bab, satu malam pada setiap bulan. 3 bab, habis ya. Bulan 1 tahun depan, kita sambung balik buku solat ketika keuzuran. COVID-19 adalah keuzuran. Ini nombor 3. COVID-19 adalah keuzuran. Keuzuran ialah sifat atau keadaan yang menyebabkan sesuatu itu tidak dapat dilakukan dengan sempurna atau langsung tidak dapat dilaksanakan. Tentang kena set dan mindah. Buku saya itu solat ketika keuzuran. Dijelaskan makna keuzuran. Keuzuran ni sifat atau keadaan yang menyebabkan sesuatu benda tu kita tak boleh buat bagi elok. Buat tapi tak boleh nak elok. Ataupun langsung tak boleh buat. Itulah nama keuzuran. Dalam konteks ibadah. Ini dalam konteks ibadah. Keuzuran bermaksud sifat atau keadaan yang menyebabkan sesuatu jenis ibadah tidak dapat dilakukan secara sempurna atau langsung tidak dapat dilakukan. Keuzuran. Antara contoh keuzuran ialah sakit, kesulitan, kesukaran, kepayahan, ketakutan dan kebimbangan. Ada saya huraikan dalam buku solat ketika keuzuran. Dah saya huraikan sebelum ni. Okay.
Tidak dapat dinafikan lagi bahawa COVID-19 adalah keuzuran. Memang confirm. COVID-19 ni memang keuzuran. Keuzuran pada manusia. Keuzuran pada manusia. COVID-19 adalah keuzuran kerana ia menyukarkan aktiviti kehidupan. Payah tak kehidupan kita? Memang payah. Naik kereta seorang, naik dua, polis saman. Padahal kereta boleh naik 5 orang. Masa PKP duduk tengah ni, PKP ada benak ketua keluarga keluar tu. Macam baru ni saya ada start saya kenal. Saya telah keluar, tuan-tuan selamat. 2 minggu. Kalau naik kereta 2 orang, atau naik motor seorang, 2 orang, boleh tahan. Kalau tak jumpa, tak apalah, selamatlah. Kalau jumpa, tawan. Mana payah lah. Payah. Tak bisa naik 2. Tiba-tiba kena naik seorang. Jadi payah. Aktiviti kehidupan sukar. Nak pergi kerja tak boleh. Nak pergi kerja tak boleh. Nak pergi makan KFC, semua tak boleh. Selemen tu pengkat tu, restoran, tak boleh makan di kedai. Take away, dia kata. Beli balik. Kan payah. Kita syok makan kedai. Tiba-tiba beli kedai, suruh beli makan di rumah. Jadi kita tak boleh, baik hang masak. Dia payah. Tak syok. Nak naik lebuh raya tak boleh. Boleh duduk tunggu hutang apa nama. Tu. Semua tak boleh. Aktiviti kehidupan payah. Sektor ekonomi terjejas teruk. Allah tanya ala orang menega. Tuhan Maha mengetahui. Terjejas teruk. Ada syarikat perniagaan gulung tikar. Gulung tikar tu. Contoh mudah saya tengok ni. Ni saya tak tahu lah gulung tikar kata bumbung Allah Alam. Salah satu aktiviti terjejas yang kita nampak ni, kedai tom yam. Orang petani yang mereka balik bisnes tu, mereka tak jangka kata nak stop tak boleh balik mai. Sampai kelar tak boleh mai. Pintu sepadan tak buka. Tak buka. Satu lagi yang saya kerja juga kemah ni, yang lah industri mereka siap. Padam muka. Industri mereka siap lah tak lepi. Tak lepi. Lepas tu baru ni ada saya kesan satu, dia pergi kecoh kata mereka siap, pergi padam besar. Pasal nak masuk tak boleh. Buat main solat nikah siap. Saya jerakah pergi. Industri mereka siang kena selamat lah. Pok-pok di sana pun dia tak mau pergi tahun ni. Tak boleh 8 bulan lah. Tak boleh pa orang Malaysia tak main. Tak main. Industri mereka siang. Okey Jadi tuan-tuan tengok restoran petani yang ada tu. Hak mereka tak ada balik pergi. Hak balik pergi pakai tutup dulu aja lah. Sampai kelar ni. Terjejas teruk. Tuan kedai pun pening. Dia tak boleh makan sewa. Pasal orang nak bayar sewa duduk dan siap. Tu contoh saya sebut. Ada syarikat perniagaan gulung tikar tidak kurang dalam kalangan pekerja yang diberhentikan. Hak kena berhenti banyak. Ada setengah tu tak diberhentikan, diposakan gaji. Berhenti tak? Gaji dia posa. Contoh saya tengok, tuan-tuan tengok dalam YouTube saya ada tengok. Kadang dia tulis dalam terbang. Driver kapal terbang. Driver kapal terbang, pilot tak buat kapal terbang lama. Industri penerbangan ni lah ni terjejas teruk ni. Ada lah kapal terbang boleh terbang tapi tak rancak. Sehingga pilot kapal terbang ni diberi surat cuti tanpa gaji. Maka ada yang bawa food panda. Tu Grab Food tu bawa kerana untuk sebab hidup. Padahal kalau ikut takkan pilot kapal terbang nak bawa Grab Food. Tak ada kerja. Kena buat juga untuk menyara kehidupan keluarga. Pramugari dia jual pisang. Pramugari dia jual pisang. Dulu masa duduk atas terbang dia suar begitu. Kat kita, pramugari tu. Please sir, dia kata tu. Dia suar. Lah dia jual pisang, dia buat dalam plastik. Ni cucuk cek. Lebih kata tu. Bahasa pun boleh nama ni. Tu dah. Tu terjejas teruk. Habis. Sebahagian jenis perniagaan dia arah tutup untuk sementara waktu. Kerjaan arah tutup. Ada tak sementara waktu. Perniagaan kedai makan. Tegak pukul 8 malam saja. Satu ketika. Lepas tu orang rayuk pukul 12. Lepas tu makan pula. Meja apa tu duduk 4 orang. Kena duduk 2 orang. Tak ke pening. Tu nak gebang payah. Ada jenis perniagaan yang dihadkan waktu operasi. Kedai minyak, kedai ni. Ada yang ketut tu. Kedai gunting rambut. Rambut kita baru ni tuan-tuan, kalau kedai gunting tak guna pasal jadi jemuan bagi kita. Kedai gunting rambut tutup lama.
Pendek kata COVID-19 menyukarkan kehidupan. Dia payah. Nak buat kenuri pun payah. Tak boleh. Nak buat kenuri pun tak boleh. Minspiraga tak boleh. COVID-19 adalah keuzuran kerana ia menyebabkan kesakitan. Ini memang terang. Pesakit COVID-19 terlantar di hospital. Dia mana boleh duduk di rumah? Orang tahu kata dia positif, orang kami OP di hospital. Tak benar duduk di rumah. Ada yang ditahan di ward ICU. Ada yang memerlukan bantuan mesin pernafasan dan tidak kurang juga yang mengakhiri kehidupan dengan kematian. Itu hakikatnya. Sebahagian mereka yang disaring berdebar-debar menunggu keputusan kerana bimbang termasuk dalam golongan positif COVID-19. Dulu saya, tuan-tuan tanya orang kena saring. Tengok. Hospital kata, tunggu kami telefon. Berapa hari? Dalam 3-4 hari kami telefon. Duduk tunggu. Hamoi, haru tak telefon ni. Haru telefon. Elok, tak telefon ni. Saya daripada hospital Sungai Petani. Ada positif kan negatif? Haram dia tak ada amat. Kita tengok lah. Positif kan negatif? Dia kata positif. Mampu. Dia berdebar-debar. Mereka yang di kuarantin resah dan gelisah. Nanti akhirnya tempoh kuarantin. Kalau kuarantin, kalau rumah boleh kata. Kalau hotel, mereka duduk pergi kontrol hotel. Kita duduk seorang-seorang. Kita ada tengok TV. Larang nak tengok TV. 14 hari. Cemuih tak? Cemuih tak tengok. Habis. COVID-19 adalah keuzuran kerana ia menyukarkan pergerakan. Payah. Apa yang menyukarkan? Perintah Kawalan Pergerakan. PKP. Mula-mula. PKP dah mula PKP. Betul PKPB. Betul PKPP. Celah-celah tu adalah PKPD. Temko. Teruk. Okey, perintah kawalan pergerakan menjadikan manusia seperti terpenjara. Masa tu baru kita tahu. Oh, dia payah. Duk biasa pergi Ipoh. Kita tu tak boleh pergi. Kata Ipoh Sungai Tani pun orang tak boleh. Sungai Tani gaya nak ambil pekan, polis jaga petang balik. Duk main tu dalam radius. Ikut menteri kita dalam radius 10 km. Tu pun tak boleh keluar ramai-ramai. Tu keluar saja. Tu pun curi keluar lah 20. Polis tak ada. Dia rumah mampu lebih kurang tu lah. Macam duduk dalam penjara. Habis. Aktiviti dan rutin harian terpaksa ditangguhkan kerana terkurung di rumah. Pekerja tidak dapat keluar bekerja. Sebab kerjaan tutup. LP kerja. Dan pelajar sekolah dicutikan persekolahan mereka. Okay. COVID-19 adalah keuzuran kerana ia menghalang kesempurnaan tugas dan urusan. Tugas yang sepatutnya disempurnakan di tempat kerja terpaksa dilakukan di rumah. Itu pertama kali kita tengok. Work from home. Kerja dari rumah. Tapi bukan semua boleh buat kerja di rumah. Kalau macam kita cikgu, dia boleh lah. Kerja di rumah, dia boleh mengajar melalui online. Pensyarah universiti mengajar online. Student mereka duduk di rumah. Boleh lah. Ada setengah-setengah tu. Kerja pejabat. Bolehlah buat-buat ni. Tapi bukan semua jenis kerja pejabat boleh buat di rumah. Kena buat di pejabat. Ada macam setengah orang ni kerja berat-berat. Bukan boleh bekerja di rumah. Driver PO boleh kerja di rumah. Abang mai. Driver PO boleh kerja di rumah. Mana boleh? Jadi tak semua kerja kita boleh buat di rumah. Ada yang boleh buat di rumah. Habis. Ada jenis tugas yang tertangguh terus sehinggalah pejabat dibenarkan beroperasi. Itu biasa. Orang nak menikah, tak boleh. Saya cerita abang juga agama. Nak ubah geran tanah, tak boleh. Tertangguh tak? Tak boleh. Orang ramai yang nak berurusan di pejabat kerajaan terpaksa menunggu tempoh perintah kawalan pergerakan berakhir untuk berurusan di pejabat berkenaan. Saya teringat pejabat saya lah. Bila ada kelonggaran sikit, macam orang nak menikah tu, lama boleh menikah kan. Kemudian nikah yang telah dikeluarkan semua postpone habis. Bila-bila kerajaan benar, boleh menikah tapi buat di pejabat agama. Tak boleh buat di masjid juga. Tu yang pejabat agama ketat senang, naik pening dia. Tak pergi nikah, lepas tu ketat lama lah. Ayat liuk sampai kering lah. Bagi menikah. Jadi, orang panggil apa tu? Tertangguh. Tertangguh. COVID-19 adalah keuzuran kerana ia menyebabkan ibadah tentu tidak dapat dilakukan secara sempurna. Makmum yang salat jemaah di masjid tidak dapat menyempurnakan sah diri rapat antara jemaah kerana dikehendaki menjaga penjarakan. Ni kita. Persoalan dalam buku ni ada saya cerita dalam bab 3. Tapi saya nak abang sikit malam ni. Tuan-tuan kekal stay macam ni.
Sampai bila ni? Sampai diisytiharkan bapak balik. Kuasa mengisytiharkan bukan ti imam, bukan pegawai agama, tapi ulil amri. Ulil amri ni mana kerajaan, dan dalam tu ada tokoh ulama. Ada mufti, ada menteri agama, bincang apa semua, sehingga bersetuju kata boleh. Jika diisytiharkan secara resmi boleh, baru kita boleh rapatkan balik. Hikmah dia ada. Nanti saya ceritakan kemudian. Baik. Ada setengah orang dia duduk layak buruk tuan. Dia tak mau mengaji. Dia duduk layak buruk. Sebab tu saya ambil universiti tulis buku ni. Nak beri penjelasan pada orang yang tak apa nak faham. Dia duduk kata, takut COVID apa ni, mayang-mayang tak ada apa pernah dengar orang kata tu? Tuan-tuan pernah dengar tak? Kluster masjid. Tak ada kita kat lah. Pasal kita menjaga SOP yang ketat. Kluster market dah. Kluster sungai, telaga, laut. Kluster apa ni? Macam-macam lah. Ni kluster masjid. Kalau kita pakat jaga elok-elok, insya-Allah terselamat kita. Jaga elok. Itu namanya wiqayah. Ini namanya pencegahan. Okey. Hukum penyerakan ni ada penjelasan dalam hukum fiqh. Nanti saya cerita. Habis. Kemudian selepas solat mereka tidak dapat berjabat tangan. Satu. Salam-salam ni tunggu Ustaz. Lama nak duduk salam kan? Tunggu Ustaz. Sebelum ke masjid, jemaah diminta berwuduk terlebih dahulu di rumah. Semua tu dia ni. Tapi kalau dah mai ayat semayang tak ada nak terkencing, itu cerita lain. Digalakkan kita berwuduk terlebih dahulu di rumah. COVID-19 adalah keuzuran kerana ia menggugurkan kewajipan ibadah tertentu. Ibadah tu gugur, tak payah buat. Selama beberapa minggu, solat Jumaat tidak dilakukan kerana perintah kawalan pergerakan. Kita tak sembahyang Jumaat 9 minggu tuan. 9 minggu betul tak? Betul tak? Baru ni yang PKP di sekitar ni tambah lagi tak? Dia Aman Jaya tu. Kat Melanu. Saya 12 minggu. Pasal baru ni di Kota Setak habis tu daerah kena 14 hari. Dalam 14 hari tu dia ada 3 Jumaat tak boleh sembahyang Jumaat. Jadi saya dulu 9 jemuk 3 12 Tahun ni 12 kali tak sembahyang Jumaat. Tu. Dia gugur terus kewajipan solat Jumaat. Begitu juga solat tarawih tidak dapat dilakukan di masjid, tak gugur, tapi gugur tempat. Daripada masjid pergi ke rumah. Sembahyang tarawih. Solat Aidilfitri juga tidak dapat dilakukan di masjid. Tahun ni tuan-tuan, sembahyang tarawih semua buat di rumah. Tak buat pun banyak. Tahun ni, tahun 14-41 lah, 14-42 lah. Tarawih 14-41 tu. Imam tarawih banyak semua. Boleh kata, rumah ni kalau kita kata, tak semayang tu, dalam 100 rumah dalam taman tu, orang Islam semua, saya rasa 80% orang semayang. Imam, memang hebat lah. Tak pernah jadi imam tarawih. Tahun ni, memang hebat. Ada satu orang di Al-Ustaz, dia jumpa saya. Ni musim PKP malam tu. Musim tarawih tu. Jumpa saya di market. Saya pun PKP, saya keluar je. Saya ketua keluarga. Keluar cari lok apa semua. Jumpa. Dia kata, Tuan Syekh, dia kata, dia kata, seumur hidup tak biasa lagi jadi imam tarawih. Ni tarawih masuk dah ni. Nanti dia kata, sembahyang lah tarawih. Sembahyang lah. Tak biasa jadi imam. Tahun ni, catat sejarah dia kata. Jadi imam. Saya tanya dia, apa nama, sembahyang tarawih. Jadi imam tu baca surah panjang, surah pendek. Dia kata, baca pendek lah, kita tak biasa dia kata. Saya kata, tak apa, yang penting baca. Imam. Siapa jemaah? Dia kata, isteri, anak 3 orang. Mana lepas 5 orang? Salawat? Salawat tak aku dah buat di rumah. Tak apa, bukan wajib salawat kan. Lepas tu dia abang dia, pasal dia kata, pasal saya tak biasa. Jadi saya buat 8 rakaat lah, tak buat 20. Mau je lah. Saya buat 8 rakaat lah, tak buat 20 lah. Saya tanya, terlepas buat di masjid, buat berapa rakaat? Dia tak buat 8 juga. Mana semacam. Mana semacam. Tak apalah dia buat juga. Cuma ada pergi masjid tu, dia ikut imam. Tahun ni, dia jadi tu imam. Jadi tahun ni, mai orang pakat sembahyang tarawih di rumah. Demikian juga sembahyang kaya.
Mayang raya tu ni imam banyak orang lah. Lepas tu ada yang baca khutbah, ada yang tak baca khutbah. Khutbah raya tak baca, tak apa sebab sunat. Kalau kerti baca lah, tak kerti tak baca. Tu kalau mereka tengok video WhatsApp hantar mai, lah zaman viral sat mai. Saya pun bagi penjelasan juga dalam video saya. Mereka tengok baca khutbah, ada yang pegang tungkat betul, ada yang pegang penyapu. Dia kelolor tu, penyapu pula bulu naik atas tu. Tu lah bulu penyapu tu, pegang naik atas, pacak tu. Sampai penyapu naik kan, selalu aku duduk bawah macam mana, dia duduk atas. Dia tak pasti pacak khutbah. Ada pegang senapang, kalau tembak benda tu tak tahu. Macam-macam. Habis. Solat jenazah tidak dibenarkan di masjid kerana ditutup untuk tempoh tertentu. Tuan-tuan tengok, ada kematian, jenazah tak boleh main masjid. Mayang di rumah. Dan jumlah orang yang sembahyang terhad sungguh-sungguh. 20 orang, 30 orang begitu saja. Mengiring jenazah ke tanah perkuburan tidak dibenarkan ramai. Ikut SOP. Tak lebih daripada 20 orang. Lepas tu pengurusan jenazah di pengebumian pun tak boleh baca talqin. Ringkas-ringkas saja. Dalam-dalam baca doa ringkas, balik. Tu dia. Nak abang kata, COVID ni dia turut sampai kubur je. Bukan dekat dengan masjid. Di kubur pun dia pi. Sebab tu kita kena banyak. Semuanya disebabkan COVID-19. Okey lah. Saya nak perhabis sikit lagi. Lepas tu kita bayar. Ini saya tak baca semualah. Hakikat yang keempat. COVID-19 ni hakikat dia ajak kita kembali kepada Allah. Dia ajak kita kembali kepada Allah. Okey? Sebagaimana yang telah dijelaskan, COVID-19 adalah bala dan ujian daripada Allah. Sebagai hambanya, kita hendaklah kembali kepadanya dengan melakukan perkara berikut. Okey, ringkas-ringkas. Satu, kita kena bersyukur ketika senang dan bersabar ketika susah. Jadi mana? COVID ni susah. Agama ajak kita masa senang kena bersyukur, masa susah kena sabar. Jadi COVID ni dia susah, maka kita kena sabar. Sabar banyak-banyak menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik kesabaran itu, Allah Taala menjanjikan ganjaran pahala kerana hamba dia boleh menahan sabar. Okey, muka surat 20. Ini laju-laju nak dia. Hakikat yang kedua kita nak kembali kepada Allah ni ialah kita kena membanyakkan taubat dan istighfar. Terdapat asar sahabah yang mengaitkan bala dengan dosa dan terangkatnya bala dengan taubat, iaitu ni bukan hadis, ni asar sahabah, kata-kata sahabat. Ma nazala bala'un illa bi zanbin wala rufi'a illa bi taubatin. Tidak turunnya bala kecuali dengan sebab dosa dan tidak terangkatnya bala kecuali dengan taubat. Jadi kita ni Allah Ta'ala suruh taubat. Kalau kita diuji dulu ni, kena banyak taubat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, cara nak kembali kepada Allah, membanyakkan ibadah dan amalan yang menjurus kepada ketaatan kepada Allah. Jika berlakunya gerhana matahari dan bulan, Rasulullah dan para sahabat melakukan solat gerhana, bersedekah, berzikir dan baca Quran. Okey, saya ringkaslah. Dalam musim COVID, saya dah test tanya banyak orang. Tuan-tuan boleh menjawablah apa pertanyaan saya ni. Saya tanya orang duk telefon saya tanya dia, masa COVID ni kita tak boleh pergi kerja, kan? Tak boleh pergi kerja, keluar sekali, beli ikan, lepas tu balik duduk rumah, tak boleh pergi ke mana. Saya tanya, apa kehebatan amalan yang musim-musim COVID ni, yang hang buat? Saya tanya ada 2-3 orang. Dia kata, saya Pak Syekh, sejak COVID ni, Quran saya khutam banyak. Mana ada kebaikan? Dia banyak baca Quran. Ada satu orang, saya lawan ni tak lepas. Dia kuat baca Quran. Dia khutam berapa kali dia buat. Tapi saya terkejut lah. Memang kita dalam keadaan harian kita duduk ni, kita boleh khutam Quran dengan pantai dan banyak. Kalau kita pergi Mekah. Kalau saya lah, tuan-tuan tahu lah. Sebab kita pergi Mekah, kita tinggal kerja, kita kerja, kita duduk dalam masjid. Semayang baca Quran, mayang baca Quran. Kan? Ni kawan tu dia khutam Quran banyak kali dalam tempoh COVID. Artinya masa ni dia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Mayang duha banyak-banyak, istighfar dan seumpamanya. Dan yang keempat, cara kembali kepada Allah ialah berdoa secara berterusan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan.
Kena rajin doa. Doa tu saya dah tulis dalam buku ni. Ni doa daripada doa pada Nabi pun ada. Kebanyakan pada Nabi. Yang popular doa yang muka surat 24. Ini popular. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayil asqam. Ya Allah, aku mohon padamu agar dilindungi daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Penyakit-penyakit yang menggerunkan. Iaitu COVID dalam konteks sekarang. Okey, yang terakhir mengakhiri bab satu untuk malam ni. Pencegahan dan rawatan. Ni wajib ni. Wajib. Di samping doa yang berterusan, kita tidak boleh meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk menghindar wabak COVID-19 yang menakutkan ini. Bagi orang yang beriman, kita dituntut melakukan kedua-duanya, iaitu doa dan ikhtiar bagi mencegah wabak COVID-19 daripada terus merebak dan seterusnya mematikan rantaiannya. Saya rantaian ni saya ambil kata-kata Ketua Pengarah Sejahtera lah. Sudah lah. Jadi kalau kita mematikan ikatannya, tak rantaiannya. Sebab dia apa? Dia sambung menyambung. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan seperti berikut adalah antara usaha dan ikhtiar untuk mencegah dan menamatkan COVID-19. Ini kita usaha dan ikhtiar. 1. PKP. 2. Pelitup muka. Kan? Pelitup muka ni, kalau kita duduk dekat-dekat, kalau orang cakap ke kita, dia bersin, tampan tak lain. Kalau kita bersin, tampan di mulut kita. Dia, itu pelitup muka. Ada orang tanya, pakai purdah boleh? Purdah tu lebih kurang pelitup muka lah. Tak masalah. Tapi takkan orang jantan pakai purdah? Tak sesuai kan? Mencuci tangan. Itu semua hak yang Kementerian Kesihatan duk abang. Pemeriksaan suhu badan apabila pemeriksaan di premis. Suhu badan ni tak payah duk pergi test pakai stetoskop tu. Dia ada alat tu tempek di dahi ataupun buh tu. Ni buh saya tak nak berani mikrofon. Buh di dahi tu. Suhu badan. Kemudian penjarakan fizikal. Lagi mencari individu tertentu untuk mengesan penyakit COVID. Mencari ni malah kan semua orang kena saring. Kalau ada satu orang, dua orang kena, saring hak pokok yang orang punya kontak rapat tu. Hak tu saya. Hak kontak jauh, tak payah saring lah. Hak kontak rapat. Lagi, merawat pesakit COVID-19. Kalau dia dah posisi, kena rawat. Dan tindakan-tindakan lain dari masa ke semasa. Tindakan lain tu pula. Contohlah, nak tahu. Saman. Tu tindakan tu. Saman, hukuman dan seumpamanya. Semua langkah yang dinyatakan ini adalah usaha pencegahan dan rawatan. Sebagai rakyat, kita wajib beri kerjasama kepada kerajaan dan semua agensi di bawahnya. Supaya penyakit COVID-19 dapat ditamatkan mengikut perancangan dengan izin Allah SWT. Penyakit ni insyaAllah dia akan pi. Bila dia nak pi, kita tak tahu. Kalau dia tak pi, kita pi. Penyakit ni insyaAllah dia akan tamat. Sebab apa? Allah dah janji. Kita ada usaha rawatan semua. Kemudian kita istighfar, minta ampun kepada Allah Taala, buat ibadat banyak-banyak, insya-Allah dia akan berakhir. Lepas itu agama ajak kita supaya bersabar. Sabar banyak-banyak. Wallahu alam. Ada nak tanya apa? Ada nak tanya? Bulan depan ada tu je. Ada insya-Allah. Kalau tak ada COVID, ada PKP tak payah pula. Insya-Allah mudah-mudahan keadaan kita selamat apa semua. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.